kajian keperluan, reka bentuk dan pembangunan serta fasa penilaian kebolehgunaan supaya dapat diaplikasikan secara praktikal. Okay, ini pun bertepatan dengan Rishi and Clean lah. Produk seperti model yang dicadangkan perlu diuji berasaskan kajian yang empirikal. Okay, seterusnya penyataan masalah saya. Setakat ni memang ada usaha-usaha pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dari agensi-agensi berautoriti di Malaysia seperti LPPKN, JAKIM, JKM, PDRM, lepas tu ada institusi pendidikan, badan perundangan, tapi dilihat masih belum mencukupi disebabkan tidak berkadar teruslah dengan peningkatan kes penderaan seksual kanak-kanak yang berlaku pada hari ini. Jadi pemerhatian awal yang telah dilakukan, model yang sedia ada di agensi-agensi kerajaan ini adalah lebih berbentuk umum bagi mengelakkan penderaan seksual kanak-kanak yang berlaku di luar rumah, tanpa mengkhususkan gejala yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga, macam lebih kurang sumber mahram lah kan. Okay, dan juga dia tak menjurus kepada amalan kekeluargaan yang dapat mencegah penderaan seksual kanak-kanak dalam rumah. Okay, jadi justru kajian lanjutan dalam usaha menangani penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam menerusi pembangunan sebuah model dilihat merupakan satu inisiatif agensi memandangkan jumlah statistik terus meningkat lebih-lebih lagi dalam keluarga Islam. Dan juga usaha ini menyahut saranan kerajaan dalam memperkasakan pendidikan dalam melindungi hak kanak-kanak berdasarkan dasar perlindungan kanak-kanak negara dan juga saranan kajian-kajian pengkaji lalu. Okay, jadi berdasarkan suratan lalu juga kajian pembangunan model dalam pelbagai bidang lepas menggunakan penilaian bagi untuk kaitkan dengan metodologi lah. Okay, jadi objektif kajian saya ada 4. Mengenal pasti keperluan pembangunan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam berdasarkan pandangan pakar agensi berautoriti di Malaysia. Kedua, mereka bentuk model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam berdasarkan sorotan kajian lalu. Yang ketiga, membangunkan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam berdasarkan kesepakatan pakar. Dan keempat, menilai kebolehgunaan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam berdasarkan pandangan pakar. Okay, sebelum ni saya gabungkan yang kedua dan ketiga, tapi saya dah asingkanlah kedua dan ketiga tu. Okay, jadi ni persoalan kajian antara yang ditanyalah apa bentuk model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam yang sedia ada yang diamalkan oleh agensi berautoriti di Malaysia, dan apakah pandangan pakar-pakar pelaksana yang terlibat dalam agensi berautoriti tersebut terhadap berkaitan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam. Okay, itu untuk analisis keperluan. Kalau untuk reka bentuk model pencegahan, kita nak teroka apakah konstruk utama yang perlu ada dalam reka bentuk model tersebut berdasarkan suratan kajian lalu, dan juga apakah domain yang perlu ada dalam setiap konstruk tersebut berdasarkan suratan kajian lalu jugalah. Okey, dan yang untuk bagi fasa ketiga, bagaimanakah model pencegahan itu boleh dibangunkan. Jadi kita akan tengok kepada konstruk dan domain berdasarkan kesepakatan pakar, dan juga bagaimana aliran keutamaan domain bagi model pencegahan itulah dalam setiap konstruk tu berdasarkan kesepakatan pakar juga. Okay, fasa keempat, bagaimana kesesuaian kebolehgunaan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam. Jadi kita akan tengok pandangan pakar lah terhadap kesesuaian konstruk utama, kesesuaian domain yang terkandung dalam konstruk tersebut, serta aliran keutamaannya, serta apakah pandangan keseluruhan kebolehgunaan model pencegahan tersebut. Okay, jadi yang ni saya dah sebut tadi, saya terus keep quote dulu. Okay, ni limitasi pun saya pernah cerita dan saya dah betulkan lah apa yang doktor pernah tegur. Okay, cuma saya nak fokus kepada bab-bab yang seterusnya. Okay, ni struktur bab 2 saya lebih bentang kepada outline lah kalau bab 2 ni. Okay, yang 2.2 tu saya cerita dulu pasal hak kanak-kanak menurut Islam dan perundangan. Apa yang Islam cerita, apa yang perundangan cerita pasal hak kanak-kanak. Lepas tu perundangan ni termasuklah tempatan antarabangsa. Lepas tu apa konsep penderaan seksual kanak-kanak kan, sebab bila kita dah cerita pasal kanak-kanak tapi tak semua dapat kan. So kita cerita pasal penderaan seksual kanak-kanak pula, ni antara yang saya kemukakanlah dalam LR saya, takrifan kesan penderaan undang-undang yang berkaitan. Okay, lepas tu saya masuk pula kepada teori dan prinsip pencegahan menurut Barat dan Islam. Okay,
prinsip-prinsip pencegahan Islam, antaranya Sada Zara'i, Darul Yuzal, Hifzuddin, Hifzun Nasab, dan teori pencegahan Barat. Ada beberapa lagi lah sebenarnya, teori pencegahan kesihatan awam, pencegahan jenayah. Dan juga ada juga model-model pencegahan penderaan seksual yang dibuat jugalah daripada kajian-kajian lalu. Ya, antaranya penulisan daripada Fatihakan pencegahan tentang pencegahan seksual. Lepas tu pendidikan seksual juga daripada Nasir Ulwan, dan kalau dari barat pun memang sangat banyaklah kajian berkaitan pencegahan penderaan seksual kanak-kanak ni. Antaranya ada Kat Taylor dengan Fiona, dan sebenarnya banyak lagi lah, memang famous sangat kat sana. Tapi saya memilih model pencegahan Islam lah, disebabkan macam bila saya tengok kajian-kajian barat ni, dia akhirnya macam lebih kurang sama je model dia. Jadi diorang pun memang tak ada masuk item-item Islam sangatlah. Jadi saya fokus lebih kepada Islam lah sebab dalam COVID Islam di Malaysia. Okay, lepas tu ni cadangan kerangka teoretikal saya, model saya. So saya mengambil prinsip pencegahan Islam yang 4 tadi tu. Lepas tu model ni saya ambil model Fatihakan dengan model Nasir Ulwan. Kalau ikutkan sebenarnya daripada model-model ni, dia ada yang ada yang sama, ada yang lain jugalah. Jadi saya cuba gabungkan dan untuk hasilkanlah konstruk dan komponen utama. Okey. Yang ini yang saya cuba temakan ni daripada prinsip pencegahan Islam tadi. Lepas tu yang ini pun ada yang daripada Fatihakan, ada yang daripada Nasir Ulwan kan. Jadi ada yang saya rasa lebih kurang sama, saya cuba temakan kat sini. Jadi bila saya temakan, inilah akhirnya tema konstruk, 5 tema konstruk yang saya cuba concludekan lah. Cuma saya tak pasti benda ni yang komponen ataupun konstruk pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam COVID Islam ni, adakah saya perlu cerita terus dekat 2.6 ni dalam bab 2 LR ni, ataupun cerita dekat bab 4 nanti. Maksudnya sebab yang LR dia sebenarnya kalau ikutkan dekat yang model dekat sini kan. Tapi tak apa, saya tanya dulu nanti doktor bagi pandangan. Okey, lepas tu seterusnya saya cerita juga pasal badan kekeluargaan dan kanak-kanak yang berautoriti di Malaysia, antaranya LPPKN, JKM dan JAKIM. JAKIM ni sebab dia melibatkan keluarga Islam kan. Okay, jadi saya masukkan jugalah sebab, dan kajian saya pun memang untuk mencadangkan model kepada JAKIM. Okay, dan kemudian kajian saya akan terakhir kajian literatur lah tentang konstruk-konstruk utama dalam tajuk saya, pembangunan model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dan tentang keluarga Islam. Ini kajian-kajian lepas lah dan kesimpulan. Okey. Seterusnya bab 3, metodologi kajian. Metod pengukuran yang saya guna untuk fasa analisis keperluan adalah analisis dokumen dan temu bual pakar. Analisis dokumen ni saya saya tengok model-model dan modul sedia ada lah kekeluargaan daripada JAKIM, LPPKN dan JKM. Jadi kita dapati memang modul ni dia tak menjurus kepada pengamalan dalam keluarga Islam lah. Dan juga saya juga buat temu bual pakar dengan JAKIM, LPPKN, JKM, dan mereka memang bersetujulah untuk dibangunkan model yang saya nak buat ni. Cuma ni saya pernah tanya hari tu dekat doktor, semua saya pun tak pasti macam yang mana yang lebih saya nak dulukan, analisis dokumen ke ataupun temu bual, yang mana yang kuat lagi. Macam tu lah. Okey, lepas tu seterusnya fasa reka bentuk. Saya buat analisis kandungan berdasarkan suratan literatur. Ini yang 5 konstruk utama tadi, dan saya sahkan menerusi focus group discussion bersama 5 orang pakar melalui meeting online. Jadi mereka setujulah dengan tema tersebut ni, dan juga saya jalankan juga seterusnya Fuzzy Delphi method dengan pakar yang sama, dan juga tambahan lagi 8 orang pakar. Dan setiap konstruk dan domain yang saya cadangkan diterima mengikut kesepakatan pakar lah berdasarkan syarat FBM. Lepas tu fasa penilaian kebolehgunaan saya pun dah buatlah dengan 7 orang pakar pengamal industri untuk dia tengok kesesuaian item-item tersebut kalau jika nak dimasukkan dalam modul kekeluargaan mereka. Jadi setiap konstruk dan domain tersebut pun memang diterimalah sesuai mengikut pandangan mereka. Okey.
Okey, bab 4 dan 5 yang ini yang macam yang saya tak settle lagi lah sebenarnya juga sebab baru lepas habis collect semua data yang dengan JAKIM last yang tu minggu lepas. So sekarang memang tengah nak writing bab 4 5 ni. So jadi adakah macam contohnya fasa analisis keperluan dengan dokumen ni, okey saya akan cuba kaedah pelaporan dia apa analisis model dan model menunjukkan keperluan pembangunan model. Kalau temu bual pakar saya akan analisis transkripsi pakar menunjukkan keperluan pembangunan model. Dan kalau untuk fasa reka bentuk tu saya macam confused sikit. Sebenarnya saya nak laporkan apa? Maksudnya fasa reka bentuk sebab kita dah cerita benda tu dekat bab 2 tadi kan. So adakah penyamaan konstruk tu nak cerita dekat sini lagi ke ataupun tak perlu dekat sana ke atau macam mana? Ataupun sebenarnya saya just cerita transkripsi FGD. Cumanya masa transkripsi FGD ni pakar-pakar ni dia setuju je dengan tema yang saya bawa konstruk tu. Cuma dia lebih fokuskan kepada perincian bagi setiap domain tu untuk kita tambah dalam LR je sebenarnya. Jadi saya pun macam tak pasti sebenarnya nak laporkan apa dekat sini. Okay, lepas tu seterusnya fasa pembangunan model saya akan analisis jadual FDM lah yang bagi setiap konstruk dan domain yang menepati syarat penerimaan yang ditentukan. Macam tu juga dekat fasa penilaian kebolehgunaan lah. Untuk kita analisis jadual NGT bagi setiap konstruk tu bila diterima sesuai ke tak, semua kan saya laporkan di situ. Cumanya saya nak sahkan je lah, maksudnya sepatutnya kalau kita ikut alignment, betul kan perbincangan bab 5 nanti saya akan cerita kalau fasa analisis keperluan ni adalah kita cerita memang keperluan model PSKK ni adalah untuk menjamin hak kanak-kanak, sebab itu yang saya cuba bawa daripada awal, daripada latar belakang kajian semua tu kan. Dan juga itu yang sambungan lanjutan saya cerita juga dekat bab 2. Lepas tu untuk fasa reka bentuk pembangunan dengan penilaian kebolehgunaan ni kita akan ceritalah benda ni memang menepati kerangka teori pencegahan Islam yang dipilih tu. So tu je lah antara persoalan-persoalan saya jugalah. Cuma sekejap tadi saya ada nak tanya dekat ada lagi satu soalan. Okay, yang ini pun macam dekat latar belakang kajian ni Khairul Azhar dengan Elianis ni dia sebenarnya adalah orang yang paper dan temu bual jugalah, tak silap saya macam itulah. Jadi tapi sebenarnya ada lagi satu statistik yang menunjukkan adakah kita adakah kita boleh cite daripada polis ni, Elianis ni polis PDRM yang jaga bahagian jenayah seksual kanak-kanak dan wanita. Adakah kita boleh cite pakar masa dalam latar belakang kajian kita lagi, dan juga Khairul Azhar daripada paper jugalah. Tapi sebab dekat sini dia tak ada tunjuk kan siapa pemangsa semualah. Tapi macam sebenarnya ada lagi satu statistik ke saya boleh masukkan statistik tu yang nak cakapnya dalam keluarga ada berapa bilangan, yang dengan luar ada berapa bilangan. Tapi memang kalau ikutkan dengan luar dengan dalam keluarga tu tak jauh beza, cuma yang keluarga tu kurang sikit daripada yang diganggu seksual oleh orang luar lah. Cumanya dia gap kat situ akan jadi macam sebab modul-modul sedia ada memang cover gangguan seksual di luar kebanyakannya, yang dalam ni memang kurang diberikan tumpuan. Itulah antara soalan-soalan yang saya nak tanya doktor. Itu cukup untuk pembentangan saya petang ni. Wallahualam. Okay, terima kasih. Dah bentang. Okay, saya galik you punya pembentangan, especially dekat you punya literature review. Dekat literature review, walaupun you baru menghasilkan outline, ni boleh hasilkan sebuah buku tau nanti. InsyaAllah. Itu yang menariknya, you punya outline ni boleh menghasilkan seperti sebuah buku. Cuma dekat 2.3 tu kita cuma nampak dekat undang-undang berkaitan dengan peneraan seksual tu undang-undang tempatan kan? Ya betul, undang-undang tempatan. Saya rasa you boleh masukkan juga aspek secara genre yang worldwide.
Okey. Contoh kan kita ada persatuan-persatuan, kan ada tak persatuan dunia yang pasal topik ni? Dia ada convention hak kanak-kanak, tapi dia Ah, macam kalau dia tak diamalkan, dia orang akan suruh syorkan supaya diamalkan je. Dia macam tak adalah sampai jadi kacau perundangan kita. jadi bukan apa, jadi bila orang baca You punya bab 2, orang tahu tentang kewujudan di luar negara juga. Baru kita masuk yang dalaman undang-undang penerangan seksual kanak-kanak yang di Malaysia. Saya rasa kat Okey. situ kalau you boleh masuk, bukan nak kira banyak tau, bukan nak kena tulis banyak muka surat tak, tapi at least you menyentuh tentang tu supaya kita tahu ada badan-badan profesional dunia yang ada. At least mungkin dalam bidang you mungkin ada orang tahu, tapi bagi saya alangkah baiknya supaya you tulis yang tu supaya orang nampak juga dari segi aspek luar negara kan, ada persatuan-persatuan ke NGO nama besar-besar lah. Yang kat Okay. situ baru kita zoom masuk yang dekat Malaysia. Okey, itu satu. Okey, kemudian cuba you tunjuk slide demi slide. Saya pun tadi dah ada beberapa dah lupa nak tanya. Okey, pergi next slide. Pergi next slide je. Pergi next slide Next je. slide dulu. Next slide yang lepas bab 2 tadi. Okey, ni. Okay. Yang ni okey. Yang kat yang sini. ini 2.6 ni. Adakah Okey, 2.6 ni saya tahu. Okey. Sebab kita sebenarnya 2.6 ni akan dapat dekat bab 4 nanti, betul tak? Kita keluarkan tema dia nanti. So boleh tapi jangan gunakan perkataan komponen. Okey. Jangan letakkan perkataan komponen, letak je pencegahan penerangan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam. Dan kalau boleh 2.61 pun tak payah keluar. Ni macam you dah keluar kan. Jadi kita 2.6 ni dia tidak ada anak-anak sangatlah. Okey. Dia macam dia kita cerita tu dekat macam contohlah bila ada habis cerita pasal penekanan tanggungjawab perwakilan tu, perenggan kat situ orang akan nampak penekanan tanggungjawab perwakilan tu dalam perenggan. Okey. Jadi kalau tanya saya bukanlah ada setengah supervisor yang okey, tapi pada pandangan saya macam jadi maksudnya kita dah menemukan jawapan sebab kat sini you interpretasi sendiri, betul tak? Daripada betul. Kita keluar. Tapi pembinaan jati diri ni pun saya yang temakan. Temakan. Jadi you dah temakan. Jadi kalau tanya saya, kita ada bahagian ni. Cuma kita jadikan satu perenggan demi perenggan je lah. Itu je lah. Cuma tapi you susun lah. Mungkin antara perenggan awal cerita pasal tanggungjawab perwakilan. Lepas tu pasal jati diri. Macam tu je lah. Macam tu. Biar finding nanti kat bab 4 dia. Jadi sebab tu tadi you tak sure kan sama dia nak tulis kat sini atau bab 4. Okay, bab beza dia. Bab 4 ada dapatan kita. Bab 2.6 ni adalah base pada literature. Jadi benda tu perlu ada juga. Dia berbeza. Dia perlu ada. Okey. Dia perlu ada. Jadi cuma saya tak letak komponen lah. Letak pencegahan penerangan seksual kanak-kanak. Lepas tu cerita je. Tak payah 2.61, 2.62, 2.3 semua tak payah. Okey. So maksudnya kita biar jadi umum situ je. maksudnya tak payah buat point-point macam tu. Tak payah. Bila point-point ni orang nampak lah macam yang cakap. Walaupun you dah tutup komponen tu, orang dah boleh agak dah. Macam mana? Siapa yang kata penekanan tanggungjawab perwakilan? Kita yang simpulkan, tak boleh lah. Kita tengah buat literature review. Lain lah kalau kata merujuk Ahmad terdapat 5 perkara komponen pencegahan penderaan. Itu lain lah sebab you memang ambil daripada literature. Yang ni you yang simpulkan. Okey. Itu yang nombor 1 lah you kena ambil. Yang ni yang you tanya tadilah. Lepas tu cuba tengok yang gambar rajah kerangka tadi tu. Tengok gambar kerangka teori dan model tadi tu. 15 soalnya tu. Okey. So konstruk dan komponen utama itulah. Maksudnya penceritaan ni daripada teori dan model ni lah. Okay, alright. Yang ni tapi fokus pada Islamik je kan? Yang kat sini dah go through Islamik je kan? Ke campur? Betul, saya fokus Islamik. Sebab saya memang tak fokus Islamik je. Sebab saya memang PhD Islamik. So saya tak ambil lah yang barat. Sebenarnya kalau ikutkan model besar dia itulah daripada Fatih Yakan dengan Nasir Ulhuan tu kan? Dua model besar lah sebenarnya. Betul. Okay. Alright, pergi next slide. Betul. Pentemaan ni dah. Yang ni yang tadi yang jumpa tadi tu kan? Yang ini yang kita, maksudnya yang ini saya cerita dekat bab 4 lah. Tapi kalau you nak tulis artikel boleh. Tulis artikel boleh. Cuma tulis tesis nanti dululah. Kita umumkan dulu. Tapi kalau orang baca bahagian pencegahan tu dia boleh agak dah 6 ni. Cuma kita tak bagi dalam bentuk yang nyata lah, senang nampak. Okay, next slide.
Ni dah Okay, tadi. ni tadi dah. Okay. Okay, so bab Ni fasa 3. keperluan tadi. Ni soalan tadi you tanya. Mana dulu? Nak analisis dokumen dulu ke temu bual? Itulah. Betul. Dokumen dulu. Dokumen dulu. Betul So lah, bila dokumen bila, dulu. bila you tengok dokumen, so dia dah faham apa benda yang ada dekat dokumen. So bila ada dokumen baru you tahu apa benda you nak tanya nanti. Kalau benda tu dah cover dah dokumen, tak perlu kita nak tanya soalan tu lagi. Jadi sebenarnya temu bual tu melengkapi dalam analisis dokumen, melengkapi dokumen lah. Jadi turutan dia memang dokumen dulu, baru temu bual. Okey, baik. Alright. Tapi itulah kita kena pasti yang dokumen kita refer tu cover lah yang aspek kita. Jadi kelemahan akan muncul bila kita tak menemukan dokumen yang bersesuaian. Jadi kalau jadi macam tu nanti backdated lah. Pandai-pandai lah balance out balik. Kadang-kadang macam tu, saya pun kadang-kadang macam tu ingat dokumen dia. Tengah-tengah temu bual dia tanya, you dah tengok tak dokumen ni? Kita pun macam, okay, kita refer balik lah. Tapi yang tu susun balik lah. Macam tu. Kalau terjadi jadi macam tu lah. Takkan nak patah balik, nak buat dokumen balik, lepas tu nak temu bual balik kan. Betul. Kali kerja dah. Okay, ni okay, next. Okay. Lepas tu, ni dah settle. Ni semua dah buat dah. Dah tengok keperluan ada, betul hasilkan model kan. Ni semua pakai FDM, NGT apa semua tu. Okay, tak masalah. Dah ada. So maksudnya dekat FGD ni, kaedah pelaporan saya cerita pasal pentemaan konstruk tu lah dengan macam mana doktor nak laporkan tu. Okay, tapi reka bentuk dah dapat belum? Belum lagi kan? Belum jalankan lagi temu bual dia kan? Dah. Saya dah selesai dah collect data semua doktor. Okay, kalau dah okay, tak ada masalah, boleh. So maksudnya macam ni kita nak laporkan tu, laporkan pentemaan konstruk ni lah ke atau macam mana? Yang you tadi pakai ni saja, you tak ada pakai mana-mana temu bual ada kan? You tak ada pakai apa-apa software lain macam Atlas-T ke tak ada? Tak ada. So you betul-betul ambil daripada FGD saja, daripada situ. Ni yang daripada LR tadi tu. Soalan LR you, soalan temu bual you banyak yang bersentuh ke? Soalan temu bual maksudnya? Yang masa you temu bual, cuma temu bual pakar saja ke ada you ada buat temu bual berapa ramai you interview? Okey, kalau yang temu bual, saya buat temu bual ni untuk apa analisis keperluan je. Jadi 3 orang je lah yang saya untuk maksudnya nak tanya model ni perlu dibangunkan ke tak. Tapi pakar tu adalah pakar yang agensi lah, maksudnya agensi kekeluargaan dengan kanak-kanak tu. Saya bukan apa saya nak nampakkan you buat kualitatif sebenarnya kan? Saya buat DDR lah kiranya. Kualitatif. Tak, you bukan bangunkan modul ke apa semua tak ada kan? Ke model saja. Model lah kiranya. Macam mana cakap saya panjang lah. Kalau elemen macam FGD, FDM, NGT ni adalah elemen-elemen saya rasa elemen baru lah. Mungkin kalau supervisor yang 10 tahun ke belakang dia agak klasik, so dia masih lagi mencari penggunaan analisis kualitatif, cara-cara pakai coding, pakai dia masih lagi prefer nak pakai apa Atlas-T ataupun NVivo. Kan, sebab nak keluarkan tematik lagi prefer macam tu. You tak ada masalah nak gunakan FGD semua, tak ada masalah. Cuma tengok jugalah jika ada, saya pun tak pasti jika ada, kalau orang yang seakan-akan tesis dengan kita tapi tajuk lain tak kisah, tapi proses dia sama, metodologi sama, adakah ada yang mengcombine-kan, dia tetap pada tahu dia buat kualitatif, dia tetap akan menggunakan software macam Atlas-T ke? Okey. Jadi kenapa saya nak nampakkan genetik kualitatif tu? Kan, okay, analisis dokumen dah buat dah kualitatif, betul tak? Jadi dekat temu bual tu pun kadang-kadang orang nak tengok mana you pun nak analisis transcribe kan? So you buat manual je transcribe ni. Saya buat manual je. Okay, manual buat ada teknik dia tau. Saya cuba menjawab persoalan kajian untuk fasa analisis keperluan ni lah. Itu dengan Dr. Anis saya ada ajarkan manual macam mana nak buat. Dia. Okay, kalau macam tu okey lah. Kalau you pakai manual okey lah. Software tu antara ada orang zaman sekarang ni dia suka guna software kan, nak nampakkan visual. Kalau guna Atlas-T tu visual dia nampak cantik lah, nampaklah susunan team dia, sub team dia, nampak lebih structured dah. Okay, alright, clear. Bawah. Cuma macam tu lah. Saya rasa kalau jumpa orang klasik, dia nak nampak macam analisis kualitatif lah. Dia tidak menghalang nak guna yang baru, tapi dia nak nampak
kualitatifnya proses tu. Okey, bawah. Ni dah tak Next ada apa, slide. ni construct dengan Konstruk domain saya tadi tak lah. ada. Konstruk kita nak plan tadi Ha. lah. Cuma perbincangan bab 5 ni okey je lah kan untuk saya alignkan balik. Ini je lah kan yang kita nak bincangkan. Yelah. Hmm. Ini kita prediction lah apa nak buat. Sebenarnya betul lah you predict sebab pakai DDR dia macam tu je lah rupa dia. Okey. Dia dah structured macam tu. Hmm. Dia cuma you ada buat penilaian kan last sekali tu. Dia Betul. penilaian atau pengesahan lah, dua-dua tu lah. Maksudnya dalam penilaian tu ada pengesahan lah. Okey. Alright. So nanti apa nama model ni? Itulah setakat ni saya letak model PPSKK je dulu. Model keyword dia pencegahan lah kan. Pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dalam keluarga Islam. Okay, alright. Dan ada orang pakai tak nama ni? Setakat ni macam tak ada lagi. Try Google. Okey. Kalau saya bukan apalah. Kita nak kalau nama model ni kalau boleh biarlah kita beza dengan orang lain sikit kan. Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak doktor. Nanti kalau dapat tematik buat copyright cepat-cepat. Okey, insyaAllah. Jadi biar copyright tu nama dia model pencegahan penderaan seksual kanak-kanak keluarga Islam. Jadi orang lain tak boleh ambil dah lepas ni. Okey, insyaAllah. Okey, lock tajuk tu kita ambil sebab tajuk ni agak straightforward. Kan? Faham betul. So kalau orang nak buat tajuk ni macam ni juga tajuk dia. Jadi bukanlah kita nak berebut tak, macam kita nak beritahu kita mendahului orang lain lah. Tak menghalang orang nak buat, cuma kita dah beritahu ni kita buat. Jadi elok juga kalau macam you nak viva nanti ke dah. Sekarang stage sampai kat mana dah? Dah defend kan? Saya dah defend proposal dan saya dah collect data sampai penilaian tu dah. Penilaian kebolehgunaan. Cumanya yang saya risau sebab bila saya pergi kat JAKIM, memang JAKIM minta lah model saya ni, dia kata bagus lah. Cuma saya kata saya kata secure cepat. Kita nak menghalang, kita bagi je, cuma orang acknowledge lah sebab kita punya. Kat dia pun. Tapi cuma sebab kita tak viva lagi kan. Yang saya pun tak bagi copyright tak semestinya tunggu viva. Bila you dapat keluarkan team tu, bila you dapat keluarkan team je, supervisor pun okey team tu you boleh dah copyright. Copyright tu maksudnya daripada bagi introduction apa tu model pencegahan penderaan ni, cerita sikit, lepas tu letak gambar model tu, cukup lah, tak ada banyak-banyak pun. Pergi MyIPO ke maksud doktor? MyIPO. Okey. Faham. Alright. Terima kasih doktor. Okey, alright. Okey, ada lagi kan? Seorang tadi tak dapat sebab ada urusan kecemasan. Semoga dipermudahkan urusan dia. Okey, terima kasih semua yang involved. Saya rasa tak ada siapa nak present dah. So terima kasih daripada pagi sampai petang, walaupun tak ramai, komitmen at least dapat mendengar sahabat-sahabat kita present. Jadi nampaklah siapa yang dah present kali kedua, ada yang kali ketiga, nampaklah maksudnya dengan approach kita buat pembentangan ni nampak berkesan lah. Nampak ada perbezaan yang signifikan antara pertama kali bentang dan kali kedua bentang. Semoga usaha-usaha kecil kita ni dipermudahkan. Ya saya. Minta maaf doktor. Kalau saya nak tanya yang malam tadi boleh ke? Maksudnya semalam saya tak sempat nak tanya. Boleh silakan. Yang tesis pindah ke artikel tu kan? Okey. Ada satu part tu doktor kata artikel maksudnya tesis master tu tak boleh di copy betul-betul jadi artikel ya? Macam ni. Kalau PhD dia boleh. Dalam contohlah kan, saya cerita semualah, satu kes yang wujud. Sahabat kita tu dia nak bergraduat, dia nak kena publish artikel. So dia publish artikel kan tesis master dia. Jadi pihak IPS tak terima sebab yang you kena sahkan untuk syarat bergraduat kena ambil daripada tesis PhD sahaja. Okey. Tetapi mungkin ada orang yang dia extend tajuk master dia. Tajuk master dia extend, jadi tajuk tu tak ada beza banyak pun master dengan PhD dia. Yang tu mungkin orang tak perasan lah sebab bila orang tengok tajuk artikel ni dengan tajuk tesis dia almost sama. So benda tu valid lah, tak ada masalah. Jadi kalau check turning in, cerita turning in pula. So turning in, bila dia check turning in, okay you dalam penulisan artikel. Bila kita check penulisan artikel tu berkaitan dengan tajuk PhD, okay lah. Tapi kalau check turning in, dia sama dengan similar dengan artikel kita zaman master, tu tak boleh.
Isu turning in memang straight tengok ni artikel 2015, you register PhD 2016. So kalau you cite artikel kita, katalah berperenggan-perenggan tu ada dalam tesis PhD kita, yang tu tak boleh. Yang tu dikira sebagai turning in juga. Sebab dia dah di luar tempoh pengajian. Tapi kalau kita start mengaji PhD 2016, lepas tu you ada publish artikel, lepas tu tiba-tiba check dalam tesis, you dapat 40%, bila kita check, oh rupanya you tulis artikel daripada tesis, tu tak apa, kita boleh pakar. Dan dia akan reduce balik lah, daripada 40 lebih jadi 20 lebih ke. Oh, jadi maksudnya kalau macam saya sekarang tengah ni master, jadi saya tak boleh lah yang tu ke macam mana? Kalau tengah master lah tak ada masalah. Tak maksud saya kalau you buat PhD. Sekarang ni tengah buat master ke PhD? Master. Master tak ada masalah lah. Master maksudnya master. Jadi isu dia nanti, kalau you buat PhD, you ambil yang master punya. Itu yang masalah. Kalau master tak ada masalah. Kalau degree pun tak ada masalah. Diploma pun tak ada masalah. Yang saya cerita semalam mungkin salah faham sikit. Mungkin saya tak jelas dengan baik. Maksud saya sebenarnya dia tengah buat PhD sekarang ni. Dia ambil yang master punya. Itu tak boleh lah. Oh, okey. Terima kasih Doktor. Sama. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Kita jumpa malam ni. Jangan lupa malam ni untuk sambungan yang semalam. Semalam kita cover bab 1 dan bab 2 je. So malam ni kita akan cover bab 3, bab 4, bab 5. Tak apa, kita rehat dulu. Nanti kita jumpa sesi malam ni pukul 8. Terima kasih semua. Jumpa malam ni. Terima kasih juga Doktor. Assalamualaikum.